Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabbah siddiq. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala lahul asma'ul husna والصفات العلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الناس خلقا وأعظمهم أجرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Artinya lebih kurang, peliharalah diri kamu daripada huru-hara hari kiamat, yang adanya kamu akan kembali kepada Allah. Kemudian kamu akan disunahkan balasan-balasan tiap-tiap seorang menurut dengan amalan kita kerja di atas dunia ni, walaupun sedikit tidak dikurangkan. Oleh demikian, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa sahajalah boleh manusia menjadikan seorang itu Islam, dari Islam jadi seorang itu mukmin, dari seorang mukmin menjadi seorang itu muhsin. Maka ruburkanlah tiga-tiga nama yang disebutkan itu tadi. Semoga di atas bumi Allah ini kita dapat berkat, dapat diberkati. Pada akhirat nanti kita akan bahagia jauh daripada api neraka, insya-Allah. Sidang Jumaat, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, selaku manusia yang bersara kasihan daripada kerja-kerja, daripada jawatan, daripada mana-mana tamneng, daripada kabut dan luengan mana-mana sekalipun, ataupun dengan satu perkataan lagi, manusia yu'ammaru min mu'ammarin, diberikan umurnya berlanjutan, yang dapat hidup bersama-sama dengan manusia yang masih hidup lagi di atas muka bumi Allah ini. Hidup pula dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan demikian, maka marilah kita sama-sama membasahkan mulut kita dengan alhamdulillah, syukur kepada Allah Rabbul Alamin di atas rahmat dan nikmatnya yang diberi olehnya kepada kita umat Islam, umat manusia yang hidup bersama-sama dalam sebuah masjid dalam keadaan sihat dan selamat, jauh dari ditipu bala petaka, yang mana bala petaka itu telah pun ribuan juta manusia telah meninggal dunia dengan kerana ditimpa oleh malapetaka COVID-19. Oleh demikian, kepada hadirin yang ada di majlis ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada yang telah meninggal kita itu, sama ada daripada adik kakak kita, kaum kerabat kita. Kita ajukanlah kepada mereka dengan satu doa dengan yang berbunyi: Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihim minal khataya kama naqqaita thawbal adada minad danas waj'al kuburahum rawdatun min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sama ada kita sedar ataupun tidak, bahawa dengan kelanjutan umur, dari muda menjadi tua, dari berjawatan menjadi orang yang tidak berjawatan, dari di bawah jagaan orang tidak menjadi jagaan orang, kita bebas. Dengan masa yang telah kita lalui dah beberapa tahun lamanya hingga sampai kepada hari ini, bagi orang yang ada fikir, ada otak untuk nak mikir, tentu sekali dia memikir bahawa kita hidup di alam dunia ini akan disulahi dengan kematiannya. Kita tak hidup buat selama-lamanya dengan umur yang diberikan kepada kita.
harta mati ataupun maut ataupun mati pula sudah pun mendekati kita. Kita akan dimatikan, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri ada berfirman dengan bunyinya, wa inna lanahnu nuhyi wa numit. Sesungguhnya benar-benar kamilah, yaitu Allah, yang menghidupkan dan mematikan. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka janganlah kamu mudah dipertipukan oleh kehidupan dunia ini, dan jangan pula kamu ditipu oleh bisikan-bisikan ataupun ajakan-ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang diberi tugas berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan di akhirat nanti. Beberapa lama hidupnya kita di alam dunia ini, maka segala amal kita kerjakan, yang kita kerjakan, sama ada baik ataupun jahat, kesemuanya akan diperlihatkan dengan mata keyakinan, dan akan ditanya dan akan dihisab, dikira setelah kita dikebumikan di alam kubur nanti. Setelah kita dimatikan, kita diusung, dibawa pergi ke tanah perkuburan, maka pemberkatan kita, diangkat kita ke sana nanti. Mayat kita diangkat ke kubur nanti, diiringi oleh 3 cara yang tertentu. Diiringi oleh kaum kerabat, harta benda, dan amal kerjaan kita. Setelah mayat kita dikubumikan dalam liang kubur, kaum keluarga dan harta benda pulang kembali ke tempat masing-masing. Manakala yang akan tetap tinggal mengikut bersama-sama mayat kita ke dalam kubur adalah amal perbuatan, amal ibadat yang kita kerjakan. Dengan itu, maka di dunia ini tergolong dari golongan kalaulah kita ini tergolong dari golongan orang yang panjang umur dan amal perbuatannya baik, maka bertuahlah, bahagialah dan beristirahatlah kita di alam kubur nanti. Sebaliknya, kalau sekiranya kita ini ada di antara tergolong dari orang-orang yang umur diberi panjangkan, tetapi amal perbuatannya buruk, amalnya jahat, maka kuburnya disempitkan hingga hancur tulang rusuk dan gelap-gelamatlah dalam kubur, serta pula ditambahi pula dengan berbagai-bagai seksa yang menimpa pada dirinya. Wal-iyadu billahi min dzalik. Oleh itu, kalau ada orang yang dipanjangkan umurnya, dilanjutkan oleh Allah, ingin hidup yang rupa sementara di atas dunia ini saja, di alam dunia ini, ingin mendapat kebaikan dan keberkatan di akhirat nanti juga dapat kembalikan, maka dijauhkan kita daripada azab neraka dalam akhirat nanti, maka hendaklah kita sama-sama berusaha mencari jalan untuk memperolehi bahagian-bahagian yang baik yang menjaminkan diri kita dari terkena seksa, sama ada di alam kubur, di alam akhirat, dan lebih-lebih lagi pada hari kiamat nanti. Saudara kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, adapun perkara-perkara ataupun amal-amal perbuatan yang dapat menyelamatkan kita dari disiksa di alam kubur nanti, dan pula dijaminkan orang yang mengerjakannya masuk ke dalam syurga,
Apa kata? Di antara amalnya, di antaranya ialah perbuatan amal perbuatan yang disebutkan dari sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama dah kita mendengar beri baik apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna a'rabiyyan atan nabi faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amaltuhu dakhaltul jannah. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا أو لا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang bermaksud lebih kurang, Abu Hurairah menyatakan ada seorang lelaki darat, lelaki Badawi, lelaki kampung, datang menghadapi Rasulullah sallallahu datang berjumpa dengan Rasulullah. Dan lelaki itu pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku sesuatu amal yang apabila aku mengerjakannya maka aku akan masuk ke dalam syurga. Suruh Rasulullah tunjuk kepada lelaki itu satu amalan. Apabila dia mengerjakan amal yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu bersabda, beritahu kepadanya. Pertama sekali Nabi kata, beribadatlah atau sembahlah kepada Allah. Jangan sekali engkau menyekutui sesuatu pun dengannya. Jangan sekali-kali mensyirikkan amal yang akan sembah kepada Allah itu dengan benda-benda yang lain. Itu satu di antaranya. Dan engkau dirikan solat 5 waktu yang telah diperdukan. Jangan sekali-kali tinggalkan. Jangan sekali-kali merengan-rengankan solat fardu itu. Yang ketiga, apabila harta yang kamu milik itu cukup syarat untuk dikeluarkan zakat, maka jangan sekali kamu dilengah-lengahkan untuk keluar zakat harta yang kamu milik dan simpannya itu. Yang keempat, apabila tibanya bulan Ramadan, kamu kena berpuasa. Jangan sekali-kali kamu memainkan dan memsenda-sendakannya. Lelaki itu pun setelah dengar perkara yang Rasulullah tunjuk, dia berkata, lelaki itu berkata, dia berkata dengan cara sumpah, demi Allah Tuhan yang memegang nyawaku, dia kata kepada Allah, demi Allah Tuhan yang memegangkan nyawaku, aku akan tidak menambah dan tidak mengurangkan pada amalan perbuatan yang ditunjuk oleh Nabi kepada aku walau sedikit pun, dan aku pasti ada pada diri aku dengan amal perbuatan yang disebutkannya itu. Sesudah lelaki itu dengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah, lelaki itu pun beralih dan berpindah dari situ. Selepas daripada lelaki itu berpindah, lelaki itu meninggal tempat itu, Nabi pun bersabda dengan katanya, sesiapa ingin melihat seorang yang bakal menjadi ahli neraka, ahli syurga, siapa ingin melihat pada sesiapa nak jadi ahli syurga, maka lihatlah, tengoklah lelaki yang minta tunjuk, suruh Nabi minta tunjuk amal itu tadi.
Saudara kaum muslimin yang tidak Jumat sekalian, pengajaran yang kita dapat daripada hadis tersebut di antaranya ialah agama Islam meminta supaya umatnya mengerjakan amal perbuatan yang wajib ataupun yang diperlukan. Kalau tak kuasa nak buat, nak mengerjakan amal perbuatan yang lain dari yang disebutkan oleh baginda dalam hadis tersebut, maka perbuatlah, lakukanlah yang wajib mengikut yang ditunjukkan oleh baginda itu saja. Pasti menjaga hak-hak yang wajib yang diperlukan itu dengan sebenar dan baik pun sudah mencukupi, sudah menjaminkan dia akan masuk syurga. Saudara, kalau beribadat kepada Allah masih ada lagi di sebaliknya, ada lagi harap-harap kepada benda yang lain, masih dia bersyirik dengan Allah, masih ada lagi bersyirik dengan Allah. Kalau sampai solat fardu 5 waktu, nak buat cukup 5 waktu itu pun bertangguh-tangguh. Kalau sampai bulan Ramadan, Tuhan meminta supaya umat Islam berpuasa 30 hari atau 29 hari. Daripada setahun 360 hari itu pun masih yang berpuasa tidak cukup lagi. Manakala harta yang dimiliki itu pula sudah cukup syarat untuk mengeluarkan zakat, dihelah-helah, didalih-dalih, akan begitulah, beginilah. Apa nak kata Islam perangai yang semacam itu? Cuba kita mikir baik-baik. Di samping kita memikir tentang dengan banyak lagi orang masih dicuai dengan kerja-kerja yang disuruh oleh Allah, di segala amal-amal yang diperlu itu. Di samping kita dak mikir, marilah kita sama-sama kita memohon, mendoa kepada Allah dengan katanya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada kamu, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami daripada azab neraka. Oleh itu sama-samalah kita memikir dengan sepotong hadis yang dibacakan kepada kita tadi dan diartikan dengan bahasa yang kita faham, bukanlah bahasa yang payah dipahamkan. Fahamlah apa yang ditunjukkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut. Moga-moga dengan amal yang disebutkan ditunjuk oleh Nabi, kita akan menjadi ahli syurga semua. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adab summa la tunsurun. Cepat-cepatlah kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertobat dari dosa-dosa yang telah kamu kerjakan, serta berserah bulat-bulatlah diri kamu kepada Allah sebelum kamu didatangkan azab. Kerana sudah datang azab itu, nanti kamu tidak akan diberikan pertolongan. Nafa'anillahu wa iyyakum bihadi kitabih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah,
Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Muslimin sidang Jumaat, mukminin jadi rahmati Allah sekalian. Tidak ada jalan ataupun tidak ada cara yang boleh menjauhkan diri kita supaya dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada jalan kecuali kita cepat-cepat beristighfar dan taubat dari kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jalan supaya tidak Allah tidak marahkan kepada kita. Orang-orang yang berlanjutan umur, yu'ammaru min mu'ammarin, dilanjutkan oleh umurnya oleh Allah. Orang yang umur banyak lebih pada 50 tahun hingga ke atas, itu dikatakan orang yang yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurihi syai'an. Orang yang dilanjutkan oleh Allah. Orang itu dengan syaitan. Tak usah kira dengan manusia sesama manusia. Kita kena kira kata orang ini syaitan sangat-sangat mendekati dia. Orang yang berlanjutan umur saat itu dengan syaitan. Syaitan adalah makhluk yang dikenali dengan cerdik dan pandai menipu. Syaitan itu. Keistimewaan yang Allah beri kepada syaitan satu saja, iaitu dia nampak kita. Manakala kita tidak dipernampakkan dia, kita tak nampak dia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dan kaumnya itu melihat kat kita dengan keadaan yang kita tidak melihat dia. Tetapi walaupun kita tidak nampak syaitan, kita boleh mengalahkan syaitan dengan satu perkara saja. Kita tak boleh nampak syaitan, tetapi kita boleh mengalahkan syaitan dengan satu perkara saja, iaitu dengan Al-Quran. Sebab itulah kita ini disuruh supaya meminta pertolongan kepada Allah untuk melindungkan kita daripada syaitan. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaklah kamu minta pertolongan dengan Allah supaya kita jauhkan daripada syaitan yang kena rajam itu. Untuk melindungi kita daripada syaitan, Al-Quranul Karim adalah musuh utama bagi syaitan. Narayak kata Quran itu musuh utama bagi syaitan, dan senjata yang utama sekali dimiliki oleh orang yang berumur lebih 50 tahun naik ke atas. Kalau malah dia adalah syaitan. Kita orang tua kalau malah baca Quran, kita adalah syaitan. Tak usah panggil manusia lah. Kerana syaitan ada dua. Syaitan yang boleh kita nampak pada syaitan kita tak nampak, dan syaitan boleh kita nampak syaitan manusia kita. Minal jinnati wan nas. Kita ni syaitan. Siapa dia syaitan? Manusia lah ke mana syaitan? Manusia tidak ambil Quran buat saing kepada dia. Tinggal Quran tak di atas lemari tinggi-tinggi, kita di bawah tak baca Al-Quran. Itulah dikatakan manusia yang berpangai syaitan. Ada suka dengan tak ada. Fikir bersama wahai saudara. Al-Quran adalah musuh utama bagi syaitan. Bacalah Quran, kerana Al-Quran menghidupkan orang yang hidup. Kerana Al-Quran menghidupkan roh manusia yang mati. Bukanlah dibacakan pada manusia yang telah mati, dicabut oleh nyawa. Ni kita Quran dihidup, kita tak baca. Ambil Quran baca, kau manusia tu mati, hidup baca. Tak ada apa. Kalau menurut daripada ketubah ni kata, dan hadis-hadis kata, Al-Quran menjadi penawar kepada hati manusia yang mati pada masa hidup. Bukan dibacakan pada manusia yang telah cabut nyawa daripada badannya. Fikir saudara sekalian. Kerana Al-Quran bukanlah semata-mata jenis dibaca, tetapi kita lah yang membaca dan memahaminya.
Maka kepada orang yang berlanjutan umur, pastilah berusaha mencari jalan supaya Al-Quran itu kita dapat membacanya. Kerana ada pada Al-Quran itu kuasa untuk memberi syafaat pada kita, boleh menolong kepada orang yang membacanya. Fikirlah saudara sekalian, sejak daripada hari ini ke seterusnya, nyawa kita dipelihara oleh Allah lagi kepada kita. Manusia diberikan kepada Allah, berikan pada manusia 3 nyawa saja, 3 hari saja. Allah bagi kepada manusia, umat manusia kita ni 3 hari saja. Hari kemarin, hari esok dan hari ini. Kemarin sudah lepas, esok belum lagi kita nak berjumpa dengan hari esok. Tapi hari ini apa yang kita nak buat? Bekalkanlah amal ibadat kita sebagai persediaan untuk kita nak berjumpa dengan hari esok. Moga-moga hidup di atas dunia dapat keberkatan, dari akhirat jauh daripada bala petaka siksa kubur. Waliyadu billah. Marilah kita sama-sama berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'i nabiyyika al-arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyyal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.